Dan kali ini kita nak berkongsi pula tentang Anugerah Nasyid Malaysia ANAM 2020. Jadi kita nak bawakan informasi lanjut bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita bawakan Rashidah Ali, penerbit penyelaras ANAM 2020, dan juga Muhammad Razin, Cik Muda, pengerusi Jawatankuasa Penganjur ANAM 2020. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, okey. Baik, ini satu sebuah program anugerah yang julung-julung kali diadakan yang melibatkan bukan sahaja Malaysia tapi difahamkan juga negara-negara ASEAN lain, Indonesia, Thailand, Brunei dan juga Singapura. Jadi kita nak tahu lebih lanjut tentang pengajuan program ini. Nak tanya mana penganjur yang terdahulu lah. Kita tanya penganjur dulu lah. Okey. Macam mana boleh bermulanya pengajuan program ini? Penganjuran ANAM 2020 ataupun Anugerah Nasyid Malaysia ini, pertamanya saya nak katakan ia adalah satu penganjuran yang kali pertama, dulu kalinya diadakan, dan bagi kami para penggiat nasyid satu benda yang cukup bersejarah bagi kami. Apatah lagi dengan sokongan yang padu daripada dua kementerian, iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang begitu memberi sokongan penuh dengan pelbagai bentuk untuk menjayakan Anugerah Nasyid Malaysia ini. Dan dari segi penganjurannya memang ideanya telah disunting ataupun dipetik daripada satu kertas kerja yang kami bentang pada Yang Berhormat Menteri, iaitu Projek Nasyid 2020 namanya. Salah satu komponennya adalah Anugerah Nasyid. Dan alhamdulillah pihak Yang Berhormat Menteri mengambil idea itu dan bersetuju untuk merealisasikan, dan gerak kerja itu kita mulakan lebih kurang dalam beberapa bulan yang lepas. Namun alhamdulillah, walaupun masanya mungkin agak singkat bagi penganjuran begini, anugerah sebegini, namun ia berjaya dilaksanakan, direalisasikan oleh kerana kerjasama yang cukup baik oleh semua pihak. Okey, dan pastinya ia akan disiarkan, difahamkan pada 27 bulan Disember ini. Jadi dalam persiapan yang cukup ringkas, sebuah anugerah yang megah melibatkan beberapa buah negara. Dari segi aspek persediaan dan juga siaran yang akan dipertontonkan kepada halayak, bagaimana Kaknya? Okey, untuk sebenarnya untuk penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia ANAM 2020 ni sebenarnya, okey, seperti yang dikatakan tadi, ini adalah julung kalinya diadakan, dan RTM sendiri sebagai wakil media yang menyokong pihak munsyid, pihak penggiat nasyid dalam Malaysia dalam berkarya. Dari segi persediaan, kami banyak bekerjasama dengan pihak munsyid dari segi konsep persembahan, dari segi apa aturan-aturan yang perlu dilakukan dalam penganjuran nasyid ini. Kami juga dalam masa yang sama perlu mematuhi SOP keadaan semasa sekarang dalam bersiaran langsung pada masa akan datang, pada 27 Disember nanti. Pada 27 Disember nanti. Okey, sebelum kita tanya siapa yang akan terlibat, kita nak tanya juga dari segi macam objektif dan juga matlamat di sebalik penganjuran program projek ini. Okey, Anugerah Nasyid Malaysia 2020 ini ataupun ANAM 2020 merupakan satu usaha ke arah untuk kita memartabatkan kembali industri nasyid Malaysia. Kita tahu bahawa pada sekitar hujung 90-an irama nasyid ini sangat boom di Malaysia, istilah mudahnya. Dan ia bukan saja diterima baik di Malaysia, tapi ia diterima juga di peringkat dunia. Kita tahu artis-artis nasyid kita diundang mengembara ke merentas benua untuk mengadakan persembahan sehingga ke hari ini. Dan melalui penganjuran ANAM ini, kita mahukan apa yang telah dicapai oleh artis-artis nasyid kita dan karya-karya kita dapat ditingkatkan lagi. Kita pasarkan di pasaran dunia. Ini juga yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, bagaimana kita nak meningkatkan lagi potensi yang ada pada industri nasyid Malaysia ini. Mungkin pada jangka masa panjang ia boleh membawa impak ekonomi. Pada masa yang sama juga, of course kita tahu semua sektor, especially sektor hiburan dan muzik, termasuk nasyid juga terkesan dengan COVID-19 dan sebagainya. Jadi oleh sebab kurangnya aktiviti persembahan pentas dan sebagainya, maka dengan penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia ini, maka setidak-tidaknya ia memberi manfaat secara langsung dan tidak langsung kepada penggiat-penggiat nasyid kita. Bagi kerjalah, maksudnya dia orang ada juga orang kata sumber pendapatan dengan pelibatan mereka melalui Anugerah Nasyid Malaysia. Dan dari segi anggaran kita sekitar 300 ke 500
penggiat yang mendapat manfaat daripada penganjuran anugerah ini. Okey, ada banyak sebenarnya orang kata rangkaiannya, maknanya boleh sambil membantu juga bagi mereka mendapatkan pendapatan dalam masa yang sama untuk mengangkat lagi martabat industri nasyid itu sendiri dan akan mendapat juga impak-impak yang lain selepas itu. Cuma ideanya dari Munsyid dan sebagai penyiar rasmi bagi RTM sendiri pasti akan memberi input supaya dapat memberi impak yang lebih banyak lagi. Betul. Jadi kalau di RTM sendiri sebagai penerbit pengaras, apa yang intipati yang akan diisi nanti? Sebenarnya untuk anugerah nasyid ni sebenarnya memang dah lama kan. Saya rasa kalau saya kata zaman kegemilangan nasyid tu di umur saya pun rasanya masih bersekolah, saya rasa Hani bersama. So benda tu satu ketika dahulu menjadi siulan. So sekarang ni bila datangnya idea dan projek ini untuk bekerjasama dengan pihak Kementerian dan RTM, intipati yang kita nak sampaikan adalah untuk kita membangkitkan zaman kegemilangan itu semula. Yang mana masa tu memang lagu-lagu menjadi siulan dan untuk majlis anugerah nanti, selain daripada kategori-kategori yang dipertandingkan, kita ada persembahan-persembahan selingan yang membawakan kita flashback zaman-zaman nasyid yang satu ketika dahulu pernah boom. So pada hari itu yang kita tunggu-tunggu kan, jangan rugi kalau tidak menyaksikan yang mana banyak nama-nama besar dalam industri nasyid Malaysia akan bergabung di atas satu pentas. Okey, maknanya yang boom dahulu dia akan nyanyi dari satu. Ya, yang dah lama tak muncul tu, yang kita dah memang kita dibesarkan dengan lagu-lagu mereka, mereka akan berada di dalam anugerah nasyid itu sendiri. Baik, mengumpulkan beberapa buah negara, penglibatan mereka di bawah satu pentas. Adakah yang sama ataupun dibuat rakaman? Sebab saya tengah bayangkan di tengah-tengah pandemik ini mesti ada SOP yang perlu. Penglibatan daripada rakan-rakan munsyid kita di luar negara, sama ada di Thailand, Brunei, Indonesia dan juga Singapura, ia lebih kepada penyertaan pada satu kategori khas yang kita wujudkan, iaitu artis nasyid Nusantara Pilihan. Jadi mereka ini akan kami berhubung dengan persatuan-persatuan nasyid di negara-negara berkenaan dan mereka mencalonkan nama-nama artis yang sesuai untuk mewakili negara masing-masing. Dan penyertaan mereka ini akan dinilai melalui proses undian di website. Jadi kalau ditanya apakah penyertaan mereka dalam bentuk penyertaan dalam pertandingan anugerah itu dan undian daripada peminat. Jadi kalau kita tengok bila kita menggunakan platform website, penglibatan undian itu bukan sahaja daripada Malaysia, tapi juga daripada peminat-peminat nasyid di luar negara. Baik, ada berapa banyak kategori sebenarnya yang dipertandingkan? Okey, keseluruhannya kita ada 11 kategori. Kita ada 6 kategori daripada untuk dinilai oleh juri profesional, 3 untuk dinilai melalui pengundian peminat dan 2 untuk adalah daripada anugerah khas juri. Baik, jadi itu dia total keseluruhannya ada 11 anugerah ya. Okey, dan berkaitan dengan penglibatan semua nanti persembahan-persembahannya dari segi SOP pastinya tidak boleh dituntun secara langsung. Ya, betul. Untuk penganjuran nasyid ini, anugerah nasyid ini sebenarnya dia akan bersiaran langsung pada 27 Disember itu nanti tanpa penonton. Tetapi anda di rumah jangan risau sebab boleh ditonton di TV1. Kami akan bersiaran selama 1 jam setengah, 1 jam 30 minit, padat dengan pengisian persembahan daripada artis-artis popular nasyid tanah air dan juga penyampaian anugerah 11 kategori tersebut. So 1 jam setengah tanpa penonton, itu yang patut disaksikan nanti. Okey, baik. Dan katanya padat, maknanya pengisian yang padat tu tidaklah dikumpulkan semuanya dalam satu persembahan pada malam tersebut. Ya, betul. Tidak. Untuk walaupun macam kita katakan padat dengan persembahan, jangan salah faham. Kerana kami di sini di RTM kami akan melaksanakan anjuran anugerah ini dalam pematuhan SOP yang mana kami telah mengasingkan. Kami ada rakaman dan secara langsung persembahan-persembahan artis akan dirakamkan terlebih dahulu, yang manakala penyampaian anugerah, pengumuman pemenang-pemenang bagi kategori anugerah disiarkan secara langsung. So pada hari secara langsung semua dirangkumkan kepada satu. Ini adalah kerana kami ingin mengurangkan keberadaan orang ramai dalam satu tempat tu di lokasi itu, kerana
dapat mengurangkan risiko-risiko yang tidak sepatutnya berlaku. Benar. Yalah, sebab tahu kita kumpulan nasyid itu bukan sikit. Ya, ramai. Kan? Tapi saya nak tambah satu juga. Silakan. Persembahan kita pada malam itu bukan saja melibatkan artis nasyid sahaja. Oh, ya. Kita ada juga disulam dengan penampilan artis-artis popular tanah air. Okey, yang banyak artis komersial lain yang bukan dari jalan nasyid. Ya. Sebab tak semestinya kita bila nasyid mesti kena nasyid je. Sebenarnya artis popular juga boleh terlibat dalam lagu-lagu nasyid. Boleh sebut ke nak rahsia dulu? Saya rasa kita boleh sebut. Kita boleh sebut sebab ini adalah salah satu impak besar juga kepada penganjuran nasyid ini. Antara artisnya adalah Datuk Jamal Abdillah, Okey. Naim Daniel, Kai Bahar, dan juga hos. Hos yang akan menjayakan pada malam tersebut adalah Hafiz Hamidun dan Farah Fauzana. Oh, okey. Semuanya hebat-hebat. Itu nama-nama yang gah apatah lagi dengan satu anugerah-anugerah yang telah pun dibawakan tadi. Ada 11 kategori yang melibatkan juga beberapa negara untuk satu kategori yang seperti disebut tadi, kategori Nusantara tadi. Ya. Jadi, bagaimana untuk orang ramai terus mengundi? Masih lagi dibuka? Okey, untuk undian dan mengikuti perkembangan semasa Anugerah ANAM 2020 ini, boleh layari www.anam.my. Okey, www.anam.my. Kenapa perlu tonton pada 27 Februari Disember nanti? Kenapa perlu tonton? Wajib tonton sebenarnya. Sebenarnya selain daripada penganjuran ini antara cara besar untuk dalam kita melabur tirai untuk tahun 2020 yang saya rasa ini adalah semangat kita untuk mencintakan lagu-lagu nasyid di samping kita membantu memberi sokongan kepada penggiat-penggiat nasyid ini supaya mereka bangkit semula dan terus berkarya dari tahun-tahun untuk tahun-tahun akan datang. Yang mana macam saya katakan awal tadi, kita pernah berada di satu ketika yang lagu nasyid di kalangan artis popular, Hijaz, Rabani, Brothers, Raihan, Saujana Intim, daripada kita kecil sampai kita besar, Betul. kita dibesarkan dengan lagu-lagu itu. So kita nak benda ni adalah satu platform yang untuk kita membangkitkan semangat itu semula. Dan kami sebagai penyiar rasmi sangat menyokong penganjuran ini yang mana kita dapat memartabatkan lagi lagu nasyid ni dalam industri yang lebih jauh. Dan saya nak tambah juga untuk jangka masa ataupun skop yang lebih besar, kita nak menzahirkan pengiktirafan diberikan oleh peminat nasyid dan penggiat industri nasyid dunia bahawa Malaysia is the home of contemporary nasyid. Yes. Kita dianggap kiblat dalam industri nasyid ini sejak tahun 90-an. Jadi dengan adanya ANAM, dengan adanya insya-Allah pada masa yang akan datang mungkin anugerah nasyid antarabangsa sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Menteri, insya-Allah peranan Malaysia itu dapat dizahirkan dengan lebih menyerlah dan lebih bagus. Wow, okey. Jadi diharapkan ini bukan julung kali dan sekali saja, malah akan ada lagi anugerah nasyid Malaysia ANAM ni pada masa yang akan datang, malah akan dibawa ke peringkat antarabangsa. Itu hasrat yang dibawakan oleh pihak menteri sendiri dan kita mengharapkan semua nanti insya-Allah akan berjalan lancar dan boleh tonton di saluran TV1. TV1 pada waktunya. Okey, boleh ditonton pada 27 Disember Ahad jam 9 malam di saluran TV1. Okey, jangan lupa tonton kita akan siarkan pada anda secara langsung dan bersama dengan kata tetamu-tetamu yang cukup hebat, pengacaranya pun dah gah di situ dan hati-hati jemputan yang lain dan anda boleh saksikan pada 27 Disember 9 malam di TV1. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada waktu ini, Rashidah Ali, penerbit penyeras ANAM 2020 dan juga Cik Muhammad Razin, Cik Muda Pengerusi Jawatankuasa Penganjur ANAM 2020. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sama.